Moratorium. Sejak semenjak ni kita sering dengar perkataan ini di media sosial mahupun di berita tentang pasal moratorium ni. Tetapi sejauh manakah kita faham tentang apa itu moratorium? Betul ke aku sebut moratorium? Moratorium. What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Episod kali ini tentang moratorium. Yang mana kita dengar baru-baru ini, Keputusan khas Perdana Menteri ada umumkan tentang moratorium ini diteruskan. Tetapi bagi khusus kepada beberapa golongan sahaja yang akan dapat manfaat ini. Adakah korang faham apa itu moratorium yang dimaksudkan? Asal usul moratorium merupakan istilah yang telah lama wujud, tetapi bolehlah dikatakan baru direkodkan pada zaman sekarang ni. Secara rasmi diambil daripada perkataan Indo-Eropah proto-mor yang membawa makna melambatkan. Istilah itu berubah menjadi morari dalam bahasa Latin yang membawa makna menangguhkan. Orang Latin menukar perkataan itu menjadi moratorius. Moratorius. Apabila digunakan dalam urusan yang berkaitan dengan penangguhan bayaran jual beli, mewakili kebenaran yang diberikan kepada satu pihak ke pihak yang lain dalam urusan mereka. Penggunaan istilah moratorium ini dalam zaman moden bukanlah satu perkataan yang terhad kepada urusan jual beli semata-mata, yang mana ia boleh digunakan dalam pelbagai konteks yang sangat am sifatnya, seperti penangguhan urusan kerja yang telah ditetapkan ataupun penangguhan ujian yang sepatutnya dijadualkan dalam tempoh masa tertentu dan sebagainya. Ini bermakna seorang pensyarah boleh menawarkan moratorium kepada pelajarnya atas ujian kuis yang sepatutnya berlangsung pada tarikh sekian dan ditangguhkan hari yang lain atas sebab-sebab dipersetujui bersama. Penggunaan pertama kali istilah ini adalah pada tahun 1875 yang mana mewakili urusan penangguhan bayaran hutang di antara dua pihak. Selepas itu, penggunaan istilah ini diperluaskan di serata dunia dalam pelbagai situasi. Secara asasnya dalam topik perbankan dan kewangan tidak boleh disamakan dengan grace period ataupun tempoh penangguhan. Ini kerana kedua-duanya mempunyai cara pelaksanaannya yang berbeza. Grace period merupakan tempoh yang ditawarkan oleh peminjam kepada pembayar, tidak dikenakan sebarang cas ataupun penalti ke atas baki pinjaman yang masih tertunggak. Cara ini banyak diamalkan dalam sistem kad kredit, yang mana tempoh penangguhan ini membolehkan seseorang itu menggunakan pinjaman tanpa sebarang faedah. Kebiasaannya mengikut tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Moratorium berlaku bila bank membenarkan korang sebagai peminjam menangguhkan terus pembayaran korang setiap bulan dalam satu jangka masa tertentu yang dipersetujui bersama, dan kebiasaannya dalam satu tempoh yang agak lama. Ada juga kes-kes tertentu di mana faedah moratorium ini diberikan kepada peminjam secara serentak. Sebagai contoh, pinjaman PTPTN yang mana para pelajar tidak perlu membayar duit ini semasa mereka belajar. Maka tempoh moratorium ini akan diberikan, dan bila mereka telah selamat menjalani pembelajaran mereka daripada SEM 1 sehingga penghabisan, setelah mereka mendapat pekerjaan, dan keadaan ini membolehkan mereka membayar hutang-hutang yang telah diberikan kepada mereka. Kaedah moratorium bukan satu perkara yang baru yang telah dilaksanakan di negara kita. Malah ia pernah dilaksanakan, tetapi bukan dalam skala yang besar seperti sekarang, pandemik COVID-19 ni, yang mana telah berlaku banjir besar pada 2007 yang melibatkan negeri Johor dan Melaka. Maka beberapa buah bank menawarkan moratorium ini kepada peminjam dengan syarat pinjaman akan distrukturkan semula. Begitu juga dengan insiden di Pulau Pinang pada tahun 2017, ditawarkan oleh pihak bank selama 6 bulan moratorium ini kepada mangsa-mangsa banjir. Ketika insiden banjir di Pantai Timur pada tahun 2015 juga ditawarkan oleh Proton Holdings, iaitu pengeluar kereta negara kita, yang mana Proton dengan kerjasama pihak bank menawarkan moratorium selama 6 bulan kepada peminjam yang membeli kereta Proton. Untuk pengetahuan korang, negara kita pernah menjadi mangsa moratorium oleh negara Indonesia apabila kerajaan mereka mengumumkan moratorium penghantaran pekerja-pekerja seperti pembantu rumah untuk
ke negara kita. Ini berlaku pada bulan Jun 2009 sehingga bulan November pada tahun 2011 disebabkan kes-kes penderaan pembantu rumah yang mana kerap dilaporkan oleh pihak mereka kepada negara mereka, dan ini memaksa tindakan moratorium dilaksanakan bagi membendung masalah ini. Selepas Indonesia menarik balik moratorium pada tahun 2011, satu kes kematian seorang pembantu rumah yang bernama Adelina Lisau pada tahun 2018 akibat penderaan yang teruk membuatkan kerajaan Indonesia sekali lagi mengugut negara kita dengan pelaksanaan moratorium. Walau bagaimanapun, setelah rayuan dibuat, kerajaan Indonesia terus membenarkan pembantu rumah warga sana datang ke negara kita. So, begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang isu ni. So, bagi korang yang belum subscribe channel aku Saja Sembang, please klik kat sini dan jangan lupa share dan like video ini. Terima kasih guys. Thanks support aku. Jumpa lagi. Assalamualaikum.